Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami ingin menyampaikan tentang proses kejadian manusia menurut Al-Quran dan sains. Dengan tak melengahkan masa, dipersilakan Aziz Zafran. Duduk depan ni. Alhamdulillah bersyukur kata ilahi dengan limpahan rahmat serta nikmat masa, nyawa tenaga yang dianugerahkan kepada kami dapat juga kami menyiapkan tulisan ini dengan jayanya. Pertama, kami ingin mendedikasikan ucapan penghargaan kepada pensyarah tercinta kami, Ustazah Faridah Hanim, kerana dengan tujuan ajar dengan bimbingan daripada yang membuka ruang untuk kami menyiapkan tugasan ini dengan cemerlangnya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada pensyarah-pensyarah KTM Kuantan yang memberi kami pemudah cara untuk menyiapkan kerja khusus ini. Mereka telah memberikan kami segala kemudahan dan sokongan moral yang tidak terhingga sampai kami berjaya menghabiskan tugasan ini. Ucapan penghargaan ini juga kami tunjukkan kepada rakan-rakan yang banyak memberi peringatan terhadap setiap pada yang telah alpakan oleh kami. Mereka membantu kami dengan menjawab setiap pertanyaan yang diutarakan kepada kami. Akhir madah, kami mengucapkan terima kasih kepada mereka yang terlibat dan secara langsung atau tidak langsung dalam membuat kerja untuk kursus ini. Terima kasih. Ashraf. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji proses kejadian manusia menurut Al-Quran dan sains. Pada zaman yang serba canggih ini, kami penemuan baru tentang teori proses kejadian manusia yang ditemui oleh para ilmuwan sama ada dalam negeri ataupun luar negeri. Hal ini menyebabkan timbulnya satu permasalahan yang tidak terjawab oleh manusia sehingga kini. Sebagai seorang Muslim, kita mestilah berpandukan Al-Quran dalam mencari setiap jawapan bagi setiap masalah. Dalam Al-Quran menyatakan bahawa proses kejadian manusia melalui peringkat nutfah, alaqah, mudghah, izam dan lam. Dalam Al-Quran juga menyatakan bahawa Nabi Adam merupakan manusia pertama yang dicipta. Menurut sumber saintis barat menyatakan bahawa manusia bersih dari seekor monyet ataupun beruk. Teori ini berkuat dengan adanya penemuan ilmiah berupa fosil seperti jenis Pithecatosaurus and Megalosaurus. Merupakan makhluk yang sempurna dan yang dicipta oleh Allah SWT. Maksudkan khalifah sebab manusia sebagai seorang khalifah di muka bumi ini untuk beribadat kepada Allah SWT. Bab 1. Pengenalan. Islam merupakan al-din yang paling lengkap dan sempurna di mana agama Islam mengatasi agama-agama samawi yang lain dan ia mendapat pengiktirafan daripada Allah SWT secara langsung serta diturunkan melalui kitab iaitu Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW sebagai agama samawi yang terakhir. Asas-usul kejadian manusia menurut pandangan Islam sangat bertentangan dengan apa yang ditemukan oleh pencetus yang pendukung teori evolusi itu Charles Darwin, di mana beliau berpendapat bahawa makhluk hidup yang termasuk manusia berasal daripada evolusi atau perubahan makhluk sebelumnya yang memiliki kemampuan sederhana. Perubahan tersebut membuat kemampuan dan ciri-ciri manusia menjadi lebih sempurna serta pendapat ini disokong oleh kuat dengan penemuan beberapa fakta ilmiah di fosil daripada manusia purba iaitu Megalosaurus and Mechanosaurus daripada pelbagai daerah. Di sini timbulnya pencanggahan pendapat dari semua agama di dunia di mana menentang pendapat teori evolusi Charles Darwin dan penentang ini jadi kerana pemikiran mereka didasarkan pada berita-berita dan informasi dalam kitab suci masing-masing. Salah jangan didasarkan pada berita-berita dan informasi. Salah satu daripada kitab suci tersebut dalam Al-Quran, di mana Al-Quran adalah kitab suci agama Islam dan ianya banyak menyebutkan tentang beberapa proses kejadian manusia yang lebih terperinci dan jelas. Maksud Al-Quran. Al-Quran merupakan kalamullah yang mengandung mukjizat diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan Jibril alaihissalam. Al-Quran ditulis dalam nahmah. Al-Quran dipindahkan pada kita secara mutawir dan menjadi ibadat dengan membacanya. Al-Quran terdiri daripada 28 huruf hijaiyah, 114 surah dan 30 juzuk. Al-Quran mempunyai banyak kelebihan. Antaranya, Al-Quran merupakan mukjizat teragung dalam kisah Nabi Muhammad SAW yang kekal hingga ke hari kiamat. Maksud sains. Sains ialah sebuah proses pengumpulan ilmu atau maklumat dan penyusunannya. Perkataan sains datang daripada bahasa Latin scientia yang bermakna mendapat ilmu dan maklumat.
Dan seperti proses mendapat maklumat yang lain, sains mula dengan pengalaman dan kemudiannya mendapat fakta dan peraturan daripadanya. Cara sains mengkaji sesuatu perkara adalah dengan melihat teliti, mengukurnya, membuat uji kaji dan dengan cuba menerangkan mengapa sesuatu perkara terjadi. Mereka yang melakukan perkara ini dipanggil ahli sains. Masuk Al-Quran dan sains. Al-Quran dan sains merupakan kajian ilmiah yang dijalankan secara empiris mengikut disiplin ilmu tertentu melalui alat aparatus tertentu dan skala tertentu. Ia adalah perkataan umum yang merangkumi semua penuan sains Islam dan sains Barat. Islam tidak menolak sains kecuali ia bersifat menolak ketuhanan. Al-Quran adalah kitab yang lengkap kerana isi kandungnya tidak pernah bercanggah dengan fakta sains. Sebagai contoh, cap jari Musa sebagai tanda pengenalan. Firman Allah SWT di dalam surah Al-Qiyamah ayat 3 hingga 4 yang bermaksud, apakah manusia mengira bahawa kami tidak akan mengumpul kembali tulang belulangnya? Bukan demikian, bahkan kami berkuasa menyusun kembali hujung jari jemari dengan sempurna. Objektif tugasan mengkaji. Okey, saya Muhammad Zikra Hakim akan menyambung tugasannya. Seterusnya, objektif tugasan. Antara objektif tugasan kita orang punya slide ialah mengkaji asal-usul manusia menurut Al-Quran dan sains. Kedua, memahami konsep Islam di dalam ilmu sains. Ketiga, memahami ilmu sains kebanyakan seperti dinyatakan di dalam Al-Quran. Lastly, mengetahui bagaimana manusia diciptakan. Alright, let's proceed. Bab 2, penyataan masalah. Ramai yang masih lagi lupa asal-usul mereka, yang bahawasanya mereka datang dari Allah SWT dan masih lagi bersifat angkuh pada Allah SWT. Kedua, ramai yang masih lagi mempercayai sains dari kalam Allah. Ketiga, sebahagian kelompok dari kita tidak mempercayai hari kebangkitan, yakni hari kiamat. Keempat, banyak fakta sains tentang kejadian manusia telah dimanipulasikan oleh para ilmuwan dari barat. Lastly, ramai yang lagi menggugurkan kandungan tanpa rasa belas kasihan. Okey. Bab 3. Kita orang punya kajian kes ni ada beberapa kaedah kajian. Kaedah kajian ni dibuat untuk mendapatkan maklumat-maklumat penting ataupun cara bagaimana kita terbentuk ataupun apa ke. First sekali, kita menggunakan kaedah pemerhatian. Kaedah pemerhatian ni bermaksud kaedah dibuat dengan cara membuat. Okey, maksud kaedah kajian, kaedah pemerhatian ni ialah kaedah yang di mana kita memerhati orang-orang di Kolej Kemahiran Kuantan. Kaedah ini digunakan untuk mendapatkan maklumat dengan mata kasar. Sebagai contoh, perubahan cuaca, kehidupan flora fauna. Seterusnya, kita orang juga menggunakan kaedah laman sesawang. Dengan kaedah ini, kita orang dapat berjaya memperoleh lebih banyak maklumat berbanding dengan kaedah pemerhatian tadi. Hal ini dikarenakan bak kata orang semua di hujung jari lah. Just typing apa yang kita perlu cari dan kita akan dapat jawapan kat situ. Seterusnya, kita menggunakan buku ilmiah. Kita orang guna buku ilmiah ni. Okey. Menggunakan buku ilmiah, kita orang mencari maklumat menggunakan buku ilmiah yang terdapat di Perpustakaan KKTM Kuantan. Salah satu buku ilmiah yang kita orang jumpa ialah Islam and Science dan buku penghayatan ilmiah.
Lastly, daripada media. Media ni kita menggunakan kaedah menganalisa media massa dan media cetak seperti internet, majalah dan lain-lain yang berkaitan untuk mendapatkan maklumat tentang kajian kes kita orang, yang di mana proses kejadian manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anwar Haziq bin Aminuddin. Hari ini saya akan sambung untuk Jabatan Kajian. Proses kejadian manusia menurut Al-Quran. Yang pertama, nutfah. Nutfah bermaksud titisan air mani yang sangat kecil atau sejumlah kecil. Air nutfah adalah peringkat pertama selepas persenyawaan ataupun pada minggu pertama. Dalam Al-Quran ada menyebut beberapa kali tentang nutfah berkaitan dengan penciptaan manusia. Maksud sebenar jika menurut dalam Al-Quran ialah gabungan gamet dari lelaki dan wanita, termasuk juga sebahagian daripada cecair yang mengelilinginya. Di antara berjuta yang ingin menembusi sel tersebut, hanya satu sahaja yang akan berjaya. Dan sebahagian kecil itu yang disebut sebagai nutfah, seperti firman Allah SWT yang bermaksud, bukankah ia berasal dari air mani yang dipancarkan ke dalam rahim? Surah Al-Qiyamah. Istilah air mani diberikan kepada cairan campuran yang dikeluarkan dari lelaki dengan tujuan pembuahan sel telur. Seterusnya, proses kedua, alaqah. Alaqah merupakan peringkat pembentukan pada hujung minggu pertama pada hari yang ketujuh telur yang sudah disenyawakan. Itu akan tertanam di dinding rahim. Firman Allah yang bermaksud, kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, Pencipta yang baik. Surah Al-Mu'minun. Alaqah juga bermaksud sebagai darah beku kerana semasa peringkat ini darah sudah memenuhi embrio dan peredaran darah tidak berjalan pada hari ke-20 sehingga hari ke-21 seperti darah beku. Proses yang ketiga, mudrah. Pembentukan mudrah dikatakan berlaku pada minggu keempat. Di peringkat ini berlakunya pembentukan otak, saraf tunjang, telinga dan anggota-anggota badan yang lain. Selain itu, sistem pernafasan bayi juga telah terbentuk. Bilus yang tertanam di dalam otot-otot ibu kini mempunyai saluran darahnya tersendiri. Jantung bayi pula mula berdegup untuk perkembangan seterusnya. Darah mula mengalir dengan lebih banyak lagi bagi membakarkan oksigen serta pemakanan yang secukupnya buat bayi tersebut. Firman Allah yang bermaksud, wahai umat manusia, sekiranya kamu menaruh syak tentang kebangkitan makhluk hidup semula pada hari kiamat, maka perhatilah kepada tingkatan kejadian manusia. Kerana sebenarnya kami telah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setitik air benih, kemudian dari sebuku darah, kemudian dari seketul daging yang disempurnakan kejadiannya dan yang tidak disempurnakan. Kerana kami hendak menerangkan kepada kamu kekuasaan kami, dan kami pula menetapkan dalam kandungan rahim ibu yang mengandung itu apa yang kami rancangkan hingga ke suatu masa yang ditentukan lahirnya. Kemudian kami mengeluarkan kamu berupa kanak-kanak. Kemudian kamu dipelihara hingga sampai ke peringkat umur dewasa. Dan dalam pada itu ada di antara kamu yang dimatikan semasa kecil atau semasa dewasa. Dan ada pula yang dilanjutkan umurnya ke peringkat tua nyanyuk sehingga ia tidak mengetahui lagi. Proses yang ketiga, izam dan lam. Pada minggu kelima hingga keenam peringkat pembentukan tulang berlaku. Apabila tulang belulang telah dibentuk, otak-otak akan membungkus rangka tersebut. Firman Allah yang bermaksud, lalu kami mengubahkan mudrah menjadi izam dan kami makhluk izam dengan daging. Surah Al-Mu'minun. Pada minggu ketujuh, sistem yang kompleks terbentuk. Pada tahap ini, perut dan usus, keseluruhan saraf, otak dan tulang belakang mula terbentuk. Sistem pernafasan serta saluran pernafasan dari mulut ke hidung dan juga paru-paru juga mula terbentuk. Serentak dengan itu, organ pembiakan, kelenjar,
hati, buah pinggang dan pundi kencing mula terbentuk dengan lebih sempurna lagi. Akhir sekali, Nash'ah al-Falhan Akhar. Pada peringkat ini merupakan peringkat janin. Peringkat ini berlaku menjelang minggu ke-8 di mana pembentukan rupa dan bentuk juga berlaku. Pada bulan ketiga, semua tulang janin telah terbentuk dengan sempurna. Seiring dengan pertumbuhan kuku. Pada bulan keempat, uri telah terbentuk dengan lengkap, menyebabkan baki perenatal bayi dalam kandungan hanya untuk menyempurnakan semua anggota yang telah wujud. Kemudian pembesaran janin akan terus berlaku hingga matang. Firman Allah SWT yang bermaksud, Maha suci Allah, Tuhan yang mampu menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Surah Al-Mu'minun. Yang keenam, Nafkhu al-Ruh. Nafkhu al-Ruh adalah peringkat roh yang berlaku selepas 120 hari dan selepas terbentuknya organ-organ termasuklah organ seks. Nilai kehidupan mereka telah terbentuk sejak di alam rahim lagi. Ketika di alam rahim, perkembangan mereka bukanlah hanya proses perkembangan fizikal semata-mata, tetapi telah pun mempunyai hubungan dengan Allah melalui ikatan kesaksian. Seperti firman Allah yang bermaksud, dan ingatlah wahai Muhammad, ketika Tuhanmu mengeluarkan zuriat anak-anak Adam dari tulang belakang mereka dan ia jadikan mereka saksi terhadap mereka sendiri. Sambil ia bertanya dengan firman-Nya, bukankah aku Tuhan kamu? Mereka semua menjawab, benar, engkaulah Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Yang demikian supaya kamu tidak berkata pada hari kiamat kelak, sesungguhnya kami adalah lalai, tidak diberi peringatan tentang hakikat tauhid ini. Surah Al-A'raf. Seterusnya, proses kejadian manusia menurut sains. Teori sains menyatakan bahawa bayi ini di dalam kandungan akan mengandungi 3 tahap utama iaitu pra-embryonik, embryonik dan fetus. Tahap pre-embryonik. Pada tahap pertama, zigot tumbuh membesar melalui pembelahan sel dan terbentuklah segumpal sel yang kemudian membenam diri pada dinding rahim. Yang kedua, tahap embryonik. Tahap kedua ini berlangsung selama 5,5 minggu. Pada masa ini, bayi disebut sebagai embrio. Pada tahap ini, organ dan sistem tumbuh bayi mula terbentuk dan lapisan-lapisan sel tersebut. Ketiga, tahap fetus. Pada tahap ini dan seterusnya, bayi disebut sebagai fetus. Tahap ini dimulai sejak kehamilan hingga berakhir ke masa kelahiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haziq bin Azri. Saya akan menyambungkan kajian kes ini. Bab 5. Cadangan ataupun sumbangan terhadap masyarakat. Allah SWT hendak membezakan kajaran semua makhluknya dengan Adam AS yang dicipta melalui diri sendiri. Malaikat dicipta daripada tiada, begitu juga jin ini membolehkan masyarakat mengetahui bahawa diri mereka lebih istimewa. Seterusnya, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kejadian manusia itu adalah sesuatu yang hebat. Seterusnya, manusia dikurniakan dengan pelbagai kenikmatan yang terdapat di atas muka bumi ini. Seterusnya, Allah menjadikan manusia pelbagai bangsa dan warna kulit agar mereka saling kenal mengenal. Seterusnya, menjadi khalifah di bumi dengan memakmurkan dunia dan pengabdian kepada Allah. Seterusnya, bab 6. Penutup. Rumusannya. Kesimpulannya, proses kejadian manusia terbahagi pada dua teori iaitu saintifik dan Islam. Pada mulanya teori saintifik dipercayai tetapi akhirnya diragui oleh golongan intelektual dan dianggap tidak relevan. Hanya teori Islam yang masih relevan dan terbukti hingga kini. Oleh itu, manusia dianggap mulia dan menjadi sebaik-baik kejadian di muka bumi. Manusia juga telah menjadi khalifah di muka bumi ini dengan menjalankan tanggungjawab dan tugasan mereka. Tanggungjawab ini merupakan amanah Allah SWT. Kita sebagai manusia haruslah memikul amanah ini dengan penuh tanggungjawab supaya kita tidak dipandang hina oleh masyarakat. Bagi memikul tanggungjawab ini, pengisian rohani dan pemantaran akidah adalah sangat penting bagi melancarkan tugasan yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada kita.
Kita seharusnya menghargai darjat yang digunakan oleh Allah SWT kepada kita. Dan kerana ini kita adalah semula-mula yang dicipta oleh Allah. Pengajaran ini, kita mestilah meyakini bahawa Allah SWT yang maha berkuasa, yang mampu mencipta manusia serta seluruh alam tanpa ada rasa ragu-ragu. Seterusnya, sebagai umat Islam, kita hendaklah menghargai pemberian panca indera dari Allah SWT. Kita juga hendaklah menggunakan kelima-lima panca indera untuk tujuan beribadah kepada Allah SWT. Kita seharusnya menggunakan ilmu Allah SWT untuk menguatkan lagi kepercayaan kepadanya. Kita hendaklah mengakui bahawa manusia ini adalah ciptaan yang mulia dan sempurna.